Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah atas kesempatan yang masih diberikan dapat meneruskan bacaan hadis kita. Alhamdulillah, moga-moga apa yang terluput daripada kita juga dicatat oleh Allah kerana kebiasaan kita melakukan kebaikan, di mana yang dijanjikan kepada kita oleh Nabi SAW bagi orang-orang yang istiqamah melakukan sesuatu amal ibadah lalu terhalang sama ada kerana sakit atau musafir, Allah akan catat baginya amalan, baginya pahala seolah-olah dia melaksanakan amalannya seperti biasa. Kita terhalang dari melakukan solat jamaah di masjid belum ni, kecuali pegawai masjid saja. Jumaat pun berapa lama tu sampai ada orang selesa dah, orang kata aku ni selesa dah, nak tarik balik pun payah lah ni. Ada masjid tak penuh mayat Jumaat ni, walau dibuka mengikut keluasan tak penuh. Bila kita khutbah tengok belakang banyak lagi ruang kosong. Kita juga tak boleh berkuliah, mendengar kuliah, namun kerana kebiasaan kita, moga-moga sangka baik kita dengan Allah beri kepada kita pahala atas amal ibadah yang telah kita terhalang dari melakukannya, insya-Allah. Allah, kita masuk pada bab, masih kita dengan kitab Al-Adabul Mufrad, himpunan hadis-hadis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab kaifa nazalat ayatul hijab, bagaimana turunnya ayat hijab. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, hijab ni bahasa makna asal dia ialah dinding, tembok atau pengadang. Hijab dalam bahasa dari segi syarak ialah apa yang menutup aurat bagi lelaki dan perempuan, dan hijab lebih khusus kepada wanita kerana aurat mereka lebih banyak berbanding aurat orang lelaki. Kita orang lelaki antara lutut dan pusat sahaja yang wajib ditutup. Khilaf kenaan dengan anggota badan, adakah wajib tutup ataupun tidak, kembali kepada adakah dia menimbulkan fitnah ataupun tidak. Kalau duk tayang badan ke orang tu, orang tertarik, maka wajib tutup bagi orang lelaki. Adapun orang perempuan, orang tertarik ke tak tertarik ke, memang kena tutup kecuali wajah dan dua pergelangan tangan sahaja. Tapak bawah dan atas ni, daripada gelangan ni, itu sahaja yang dibenarkan dilihat atau dinampakkan. Dalam bab melihat pun, walau orang perempuan tak wajib tutup muka dan dua pergelangan tangannya, orang lelaki tetap tak boleh memandang ke arah kedua anggota wanita tersebut. Sasa kata tak apa, muka bukan aurat, hati nak dengar orang, tak boleh juga. Kerana Allah menyuruh kita menundukkan sebahagian pandangan kita. Ia boleh dibuka
tetapi tak boleh ditatap dalam keadaan ada keinginan. Karena Islam memahami kepelbagaian keadaan manusia. Ada yang mengambil pendekatan untuk lebih menjaga ditutup wajahnya. Ada sebahagian agak berat, payah nak tutup, dan dia anggap tidak ada apa-apa pada wajahnya yang begitu menarik perhatian, maka dia tak tutup. Silakan, dua-dua ada dalil dan kedua-duanya dibenarkan. Maka jangan mana-mana pihak memberatkan ke atas pihak-pihak yang lain. Tuan-tuan dirahmati Allah. Yang kedua, hijab yang kedua ialah pemisahan antara lelaki dan perempuan. Walau sesudah kedua-dua pihak menutup aurat, namun pemisahan itu juga kena berlaku sekira-kira tidak berlaku pergaulan bebas dalam keadaan aurat sudah ditutup. Kerana ia boleh menimbulkan fitnah dan masalah lain yang lebih besar. Apabila hari ini kita lihat bagaimana isu-isu seperti rogol, zina melibatkan wanita yang bertudung menutup aurat. Sebahagian menyatakan apa fungsi tutup aurat kalau berlaku juga. Jangan tanya begitu, tanya adakah cara aurat ditutup itu sempurna. Yang kedua, berlaku tak pemisahan pergaulan antara lelaki dan perempuan? Ada tak undang-undang yang menjaga batasan lelaki dan perempuan? Sudah berlaku zina, apa hukuman yang Allah tetapkan dijalankan ke atas salah-bersalah ini? Maka dia bukan hanya satu arahan kemudian selesai tak. Dia rentetan daripada satu arahan itu ada arahan-arahan yang lain demi untuk menjaga keselamatan. Siapa kita naik kereta, sasa ada lesen kereta, boleh bawa kereta, pegang-pegang steering tu macam-macam lagi undang-undang dia. Kena pakai tali pinggang, lepas tu lagi lampu warna apa, kena berhenti ke, jalan ke, tang mana boleh potong, tang mana tak boleh potong. Kita ada satu keizinan untuk bawa, tapi dalam bawa kereta tu masih banyak yang mengikat kita supaya kita selamat dalam ketika kita memandu. Baik, bagaimana turun ayat hijab? Ayat suruh tutup aurat itu turun dalam surah An-Nur. Ayat pemisahan juga atau waktu-waktu yang kena jaga pun turun dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ni seperti yang kita sebut, dia adalah surah yang Nabi dan para khulafa ar-rasyidun berpesan supaya diajarkan kepada wanita. Allimu nisa'akum surah An-Nur, ajarkanlah wanita-wanita kamu surah An-Nur, kerana di dalam itu banyak hukum-hukum yang khusus melibatkan kaum perempuan. Tuan-tuan dirahmati Allah, Sayyidatina Aisyah menyatakan bahawa apabila satu hari turunnya ayat hijab, aku melihat keesokan harinya Madinah kehitam-hitaman. Maknanya perempuan yang kelak tutup habis. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, beritahu, yakni suruh isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu. Allah mula dengan Nabi, kemudian wanita-wanita orang-orang yang beriman, supaya mereka melakukan menutupkan aurat mereka. Yang demikian itu mereka akan dikenali sebagai orang yang beriman, lalu tidak akan diganggu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang atas segala yang berlaku sebelum ini. Maknanya sebelum tu Allah ampunkan. Yang kedua turun ayat ni. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس رضي الله عنه أنس بن مالك
annahu kana ibna 10 sinina miqdama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Kata Anas bin Malik bahawa dia ketika itu berumur 10 tahun ketika datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wa kunna ummahati wadinnani ala khidmati. Ibuku dan ibu-ibu saudaraku, mak-mak menakan dia, bersepakat mengiyakan supaya aku berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mak dia Ummu Sulaim atau nama dia Al-Ghumaisah, ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik, bawa anak ni pergi kat Nabi waktu tu umur 10 tahun. Dia kata, wahai Rasulullah, hadza khuwaidimuk, ni khadam kecil kamu, ambillah dia, suruhlah dia, minta dia tolong, dia buat apa pun. Nabi terima, tapi bukan sebagai khadam, tapi sebagai sahabat, sebagai anak didik. Masya Allah. Dan ketika Nabi wafat, umurku 20 tahun, 10 tahun genap dia duduk dengan Nabi SAW. Maka aku adalah orang yang paling mengetahui tentang urusan hijab, sebab dia duduk dalam rumah Nabi terus, umur 10 tahun, budak-budak, tak ada halangan apa hijab, budak lagi, belum balik. Maknanya keluar masuk dia dalam rumah Nabi. Seperti juga Sayyiduna Abdullah bin Abbas, ketika dia duduk dengan Nabi SAW, umur dia baru 7 tahun, 8 tahun begitu. Ketika Nabi wafat, umurnya sekitar 15 tahun, lebih muda daripada Sayyidina Anas bin Malik. Ini di antara sahabat yang memang duduk terus dalam rumah Nabi, tak ada izin untuk mereka keluar masuk. Bahkan duduk sekali dengan isteri-isteri Nabi SAW kerana usia mereka yang masih kecil. Maka di antara fakana awwala ma nazala mabtana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Zainab binti Jahsh. Di antara yang terawal ayat hijab turun ialah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ni sebelum ni dia adalah isteri kepada Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid bin Harithah ini dia bekas hamba. Dahulunya dihadiahkan kepada Nabi oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidina Khadijah satu hari dihadiahkan budak itu kepadanya oleh sepupu dia. Dia pun balik rumah hadiah kepada Nabi Zaid bin Harithah. Kerana Nabi tidak ada anak lelaki, kerana Nabi SAW sangat sayang kepada Zaid, hinggalah orang panggil Zaid bin Muhammad, tidak lagi Zaid bin Harithah, hingga turun ayat melarang kita binkan anak orang lain kepada nama kita. Kemudian Nabi merdekakan Zaid. Lalu Nabi masuk Minang Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ni orang besar, anak-anak orang besar Quraisy. Seorang yang segak, cantik. Bila dikahwinkan dengan Zaid bin Harithah yang merupakan bekas hamba, dia ialah benda tu adalah dia sebagai hukum juga. Masya Allah, yang selalu kita sebut, Allah tentukan para sahabat ni sebagai sebab untuk Allah turunkan hukum. Bila berkahwin berlaku clash, hanya di segi martabat apa semua. Akhirnya Zaid bin Harithah menceraikan Zainab binti Jahsh. Kemudian Allah arahkan Nabi SAW mengahwini Sayyidatuna Zainab binti Jahsh. Dan ketika itu orang pun bunyi Muhammad kahwin dengan bekas isteri anak dia, menantulah. Kalau bunyi Muhammad nikah dengan menantu, mana boleh teruk. Kami hak jahiliah teruk ni pun tak buat. Pasal apa dia buat?
sebenarnya tidaklah Zaid itu anak kepada Nabi SAW. Dia hanyalah anak bela atau anak angkat yang Allah dah larang pun binkan kepada dia. Bin kembali kepada Harithah. Ala kulli hal, kenapa Allah arahkan Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahash? Kerana tadi nak hilangkan rasa tu, rasa anak angkat yang dibela tu sebagai anak sendiri. Kalau anak sendiri, anak kita lelaki menikah dengan seorang perempuan, perempuan tu dah jadi mahram muabbad, dia jadi mahram selama-lamanya ke atas kita. Kalaulah anak kita menceraikan isterinya atau anak kita mati, isteri pada anak kita menjanda contohnya, tetap kita tak boleh mengahwini dia, dan dia kekal mahram dengan kita, boleh bersalaman, boleh mendedahkan aurat dia kepada kita. Kerana apa? Dia adalah wahalailu abnaikum, Allah sebut bekas-bekas isteri kepada anak-anak kamu. Ala kulli hal, bila Nabi kahwin, Nabi buat kenuri. Ya, di antara sunnah ialah kahwin dan buat kenuri. Kecuali baru ni lah tak boleh, sunnah tak boleh buat. Kalau buat jadi haram, kena tangkap pula. Siapa-siapa yang nikah yang tengah baru ni tak abang, bolehlah buat kenuri. Tahu jugalah. Boleh dah, kapasiti 250 orang sekali makan. Nabi buat kenuri. Nabi pun ajak para sahabat main makan. Mereka pun masuk sekumpulan makan. Lepas tu dia duduk lama. Ni pun masya-Allah, Allah nak turunkan hukum. Ialah main rumah Nabi, siapa tak seronok. Lepas tu duduk lama, sembang, makan sambil sembang. Nabi pun nak kata, nak kata ke mana? Kita kalau tuan rumah pun nak kata ke mana? Tekan nak kata ni boleh balik apa no? Berapa kali ada ulang ni? Tak gamak. Bukan adab yang baik daripada tuan rumah. Namun pada masa yang sama, orang yang mai bertamu pun tak bolehlah lama-lama. Patah lagi kenuri lagu tu lain cerita lah. Kalau jadi tetamu khusus tu tak apa lah. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi pun keluar dari rumah, aku pun keluar. Isyaratlah Nabi keluar, dah ramai duduk. Keluar pergi sampai depan pintu rumah Sayyidatina Aisyah, duduk sat. Nabi pun patah balik. Patah balik tengok dia ada lagi. Zanna annahum kharaju, dia dah sangka, Nabi dah sangka sahabat dah keluar. Rupanya bila balik ada lagi, Nabi keluar pergi pula. Duduk sat. Nabi pun balik semula. Ketika itu mereka faham, lalu mereka pun keluar. Allah turun ayat, Allah kata sesungguhnya Allah tak malu untuk menyatakan perkara yang hak. Allah turunkan ayat, jangan sakiti Nabi SAW, menyusahkan Nabi SAW. Kemudian turun ayat hijab. Ketika itu kata Sayyidina Anas bin Malik, فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر وأنزل الحجاب. Ketika itu Allah turunkan ayat hijab, yakni ayat pemisahan. Lalu Nabi pisahkan antara aku dan antaranya dengan isterinya Zainab, diturunkan hijab. Kemudian turun ayat yang menyebut tentang 3 waktu. Dalam kitab-kitab tafsir menyatakan bahawa sebab turun ayat ni ialah pengaduan daripada Sayyidina Umar. Atau ada seorang wanita mai jumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ada waktu yang aku nak duduk sendirian, tapi tiba-tiba khadamku datang masuk macam tu je. Khadam ni biasalah, khadam dengan tuan ni pun tak ada izin, keluar masuk. Khadam dia walau masih remaja, tapi kadang-kadang dia tanggalkan pakaian dan sebagainya. Sayyidina Umar pun mengadu hal yang sama. Allah turunkan ayat, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat
min qabli salatil isya min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil isya ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah meminta izin kepada kamu oleh orang-orang yang menjadi khadam atau bahasa zaman tu hamba, dan juga orang-orang yang belum sampai pada usia yang baligh mumayyiz, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Sama ada mereka itu anak-anak kita atau anak nakan kita atau anak orang lain yang tak ada hubungan, yang jiran kita mungkin anak dia duk keluar masuk rumah kita dah jadi wali dah. Kata Allah, ada 3 waktu yang mereka kena minta izin untuk masuk ke dalam rumah, terutamanya bilik, iaitu sebelum salat fajar. Maknanya sebelum subuh, ialah waktu kita tidur ni macam-macam lah. Kita pakai tidur tu, telondeh sana, telondeh sini. Maka anak-anak kita tak boleh masuk bilik tanpa minta izin. Kena ajak anak-anak, Masya Allah. Tengok anak-anak guru kami, syekh kami pernah bertamu di rumah mereka. Anak dia bila main ketuk bilik pak tu, dia ketuk sambil kali tu lain. Ni bilik, ini pintu bilik. Kalau kita selalu ketuk, tengok pintu kan, buka-buka tu terus nampak lah. Dia ketuk sambil muka dia tengok belah ni. Ni pintu, dia ketuk yang tu. Assalamualaikum, baba dia bagi. Muka tengok sana. Kalau ayah dia buka pintu ke atau orang ni buka pintu, tak nampak terus dalam. Tentu juga bila dia ketuk pintu rumah orang lain, sambil ketuk muka tengok orang lain. Bila dibuka tak terus nampak ke dalam rumah. Masya Allah, adab yang tinggi. Kemudian ketika kamu menukar, menyalin pakaian kamu atau menanggalkan pakaian kamu di waktu tengah hari, waktu tengah hari duduk berehat, juga selepas salat isya, waktu kita nak tidur semula. Salat auratin lakum, ada 3 waktu yang menjadi aurat bagi kamu. Mereka itu tidak ada masalah selepas itu untuk tidak meminta izin. Maknanya Allah nak bagi tahu kebiasaan manusia pada waktu-waktu ini kurang menjaga pakaiannya, ialah duduk dalam bilik sendiri apa semua. Mereka itu adalah orang yang sering tawaf, maknanya duduk keliling kamu sampai jadi biasa. Anak-anak kita ya, kadang dah umur 14-15 tahun nak masuk bilik kita, pom dia buka lagu tu ya. Kalau 2 tahun 3 tahun tu biasalah. Kalau kita kunci dia marah. Dia cukup marah kunci pintu, pasal apa pun tanpa kena minta izin, ketuk bagi salam, kena ajaknya. Nah, Allah terangkan bagi kamu ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Tuan-tuan dirahmati Allah, maka untuk dalam rumah yang kita ada hubungan mahram pun Islam minta kita jaga, apatah lagi dengan orang yang tidak ada hubungan mahram, hubungan kekeluargaan yang dihalalkan, memandang antara satu sama lain bersentuhan. Ini memberi gambaran yang cukup hebat betapa Islam sangat jaga bab ni. Islam sangat jaga berbanding dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah. Lihat bagaimana bab menutup aurat ini, kalau di sebelah barat sana mereka masih memandang sinis kepada wanita-wanita muslimah yang menutup aurat. Mereka lihat ini kongkongan dan juga tradisional yang cukup teruk dia kata. Cukup teruk dia kata. Ini zaman Fir'aun dulu, ribu-ribu tahun dah orang tak buat dah lah ni nak pakai apa pakai. Nak tutup tangan sikit-sikit, tutup tu hak kamu. Ni tutup main nampak mata saja, ada nampak muka saja. Apa hak kamu terhadap anggota badan? Ni
sebenarnya apa kemuliaan yang ada pada wanita-wanita yang bertelanjang itu. Hantar main seorang yang bertelanjang lalu hidupnya mulia. Tak ada. Dipermainkan, saat tukar jantan, saat tukar jantan ni, saat ni lalas ditemui mati. Berapa ramai perempuan-perempuan mereka yang kononnya hebat ditemui mati, dadak dan sebagainya. Tidak, kita kena jaga ahli keluarga kita supaya terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab satu lagi, bab idza dakhala baitan ghaira maskun, jika seseorang itu masuk ke dalam sebuah rumah yang tidak dihuni. Haddatsana Ibrahim bin al-Munzir qala haddatsani Ma'an qala haddatsani Hisham bin Sa'd an Nafi' anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala idza dakhala al-baita ghayra al-maskun falyaqul assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Sayyiduna Abdullah bin Umar berkata, jika seseorang itu masuk ke dalam sebuah rumah yang tidak dihuni, maka hendaklah dia kata assalamu alayna, salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang baik, yang saleh. Ni adab kita masuk ke tempat. Contoh kita pergi hotel contohnya. Hotel bilik yang tak dihuni, entah belum kita ada orang duduk ke, tak ada orang duduk ke, tapi waktu kita masuk dia tak dihuni, maka masuk bagi salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Masuk rumah kita sendiri, kita balik satu keluarga, sampai di rumah tak ada siapa dalam rumah, buka pintu bagi salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tuan-tuan dirahmati Allah, kerana dalam rumah itu ada penghuninya. Moga-moga penghuni rumah kita tu yang baik-baik, yakni di kalangan para malaikat. Di samping di sana ada makhluk-makhluk Allah yang tak dilihat dan mereka bertugas sebagai pengganggu, jin, syaitan. Sama ada gangguan berbentuk berbentuk gangguan, terganggu tubuh badan kita, atau gangguan berbentuk bisikan-bisikan untuk melakukan maksiat. Dua-dua ni kena minta berlindung daripada Allah. Sebab itu Islam ajak kita cara mudah ya. Bukanlah kena sampai perasat satu rumah lagi, kena meleh kabin. Bila ada kawan memang dua kubur pindah rumah tu, 3 malam tak boleh tidur. Kawan tanya, meleh kabin ni mbak kenuri. Dia nak belajar orang, dia kena nak makan je. Walhal senang je, bagi salam. Ya, baca surah Al-Baqarah dalam rumah yang baru kita masuk, yang baru kita huni di situ. Moga-moga dengan sunnah-sunnah yang kita buat akan dapat menjaga diri kita, insya-Allah. Haddatsana Ishaq qala haddatsana Ali bin Al-Husain qala haddatsani abi an Yazid an-Nahwi an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala la tadkhulu buyutan غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Pertama, kata Allah dalam surah An-Nur juga, jangan kamu masuk satu rumah yang bukan rumah kamu sehinggalah kamu meminta izin dan memberi salam ke atas ahli keluarganya. Tasta'nisu ni minta izin yang kita rasa izin yang diberikan tu dengan cara yang baik. Maksudnya orang seronok kita pergi rumah dia. Kalau kita sampai rumah orang, kita bagi salam, orang jawab, dia pun keluar tanya, sambil tengok jam, kita ada apa tau, dia buat kalut sintin lengan ke rumah tu, minta izin. Tapi izin yang kita dapat tu, tuan rumah tu mungkin tak bersedia nak terima kita. Maka janganlah abang kata ni nak masuk, tak boleh tak? Abang tu di luar tu kata nak abang satu benda tak ni, abang tu balik. Kerana kita tak merasai jinaknya tuan rumah tu dengan kita mulai itu hak dia. Tak boleh kita balik sambil merepek sampai tak ajak masuk sampai kopi sejawat pun awak gula habis ke. Tu saudara kata apa, biar pergi dia, hak dia, rumah dia. Di mana kita pun di rumah kita
Kalau kita rasa berat nak terima tetamu, kita boleh habaq dengan jelas bahawa kita ada hal yang menghalang kita daripada menerima tetamu. Dan kemudian Allah mengecualikan meminta izin dan memberi salam jika laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidak mengapa jika kamu masuk satu rumah yang tidak dihuni, yang di dalam itu ada kerehatan kamu. Kadang-kadang kita singgah satu tempat ke, ada rumah kosong nak singgah, atau orang bina pondok rehat ke apa, nak duduk itu, tidak ada masalah itu tidak dihuni dan menjadi hak milik umum. Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati kamu. Allah a'lam. Bukan membanding rahmati Allah. Ini sebagai kemudahan kepada kita, masya-Allah. Orang yang jaga, kerana ayat ni turun juga sebahagian sahabat musafir jauh, dalam perjalanan yang jauh tak jumpa apa ni, kecuali tiba-tiba ada satu rumah, tak ada tempat berteduh langsung sepanjang perjalanan, tak ada pokok, tak ada bukit ke apa untuk berteduh. Sampai satu rumah, naklah berteduh, boleh berehat tak? Tak, kalau tidur tak. Tapi rumah tu bukan milik mereka, walau tak dihuni. Ini para sahabat keberatan kerana arahan pertama, jangan masuk rumah orang sehingga minta izin. Ni pun rumah orang tapi tak ada tuan. Allah turunkan ayat bagi kemudahan. Tak apa kalau tak ada tuan, kalau nampak agak usang, terbiak lagu tu nak masuk, silakan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.